Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pengampunan Allah, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita, dan kita mohon berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya insya-Allah taala. Untuk tazkirah kita pada pagi ini, kita akan lihat kepada surah Al-Isra, mula daripada ayat yang ke-18. Di situ ada surah 17 ayat 18, muka surat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم. Pada beberapa ayat dalam surah Al-Isra ni yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kita kepada kita dua golongan manusia di dunia. Manusia di dunia ini terbagi kepada dua golongan. Satu orang yang mengejar dunia, lagi satu adalah orang yang mencari akhirat. Dua golongan dia. Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita, sebutkan di sini golongan yang pertama. Man kana yuridul ajilah. Sesiapa yang menghendaki ajilah, ajilah yang cepat, benda yang sementara, yang cepat, itu dunia. Dia nak kesenangan, kelazatan dunia. Jadi perkataan yang dikeluarkan, amalan dia, ucapan dia, amalan dia, semuanya hanyalah mencari atau menghendaki dunia. Ini orang yang hidup dia semata-mata nak dunia saja. Dia fikiran bila dia fikir dunia, cakap dunia, dan beramal untuk dunia. Langsung tak ada untuk akhirat, hanya untuk dunia saja. Ini kebanyakan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala firman di sini, ajjalna lahu fiha ma nasha. Kami akan segerakan. Dia nak benda yang segera, kami akan segerakan. Iaitu kami akan berikan kepada dia di dunia ini apa yang jadi pemberian itu pun bergantung bukan apa yang dia kehendaki. Dia nak dunia. Dia berusaha, dia bekerja keras nak dunia, tapi pemberian ini mengikut manasya, apa yang kami kehendaki, kehendakilah. Apa yang kami kehendaki. Jadi dia dapat apa yang dia dapat, apa yang Allah Subhanahu kehendaki. Liman nurid, siapa yang dapat. Jadi ada dua dah, apa yang dia dapat dan siapa yang dapat. Dua-dua ikut kehendak Allah Subhanahu taala. Dan Allah Subhanahu taala kata dia liman nurid. Bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi di sini memberi peringatan kepada kita bahawa manusia ni tak semestinya dia dapat apa yang dia cari di dunia ni, dia kejar. Dunia lah, kita cakap dunia. Dunia tak semestinya dia dapat. Kerana berapa ramai businessman yang bankrupt. Berapa ramai orang yang berusaha tapi gagal juga dalam usaha mereka untuk mencari dunia. Ada yang Allah beri dan ada yang Allah tarik. Dan dia nak dunia yang banyak. Tapi Allah beri dia tak apa yang dia nak. Apa yang dia nak pun ikut kehendak Allah,
Dan siapa yang dapat, siapa di antara mereka yang dapat pun ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua. Manasya liman nurid. Siapa yang apa yang kami kehendaki, apa yang dia akan dapat, dan siapa yang kami kehendaki, kami akan beri dunia ini kepada mereka. Dan orang yang dapat dunia okeylah, tapi orang yang tak dapat dunia rugi dia. Rugi dia di dunia, nanti di akhirat pun dia rugi. Allah kata di sini, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Kemudian itu setelah kehidupan dia di dunia ni, kemudian kami jadikan jahannam itu tempat yaslaha, tempat untuk membakar dia. Kami sediakan jahannam untuk membakar dia. Yaslaha macam panggang, untuk memanggang dia. Itu kita sebut kambing yang macam kambing panggang tu, kambing yang dipanggang. Ini manusia dipanggang nanti, dibakar. Kami rasakan kepanasan akhirat, kepanasan jahannam itu dalam keadaan dihidup. Dalam keadaan dihidup. Sebab itu kambing ni bila dia dibakar dalam keadaan dia mati, dia kita kata dia rasa hina tak? Tak. Dia rasa sakit tak? Tak. Dia rasa tersingkir tak? Tak. Kambing tak ada, dia dah mati, tak ada apa-apa perasaan. Kena bakar ke, kena golek ke, kena cincang ke, kena potong ke, kena buat apa saja, dia tak rasa. Tapi manusia dalam keadaan dia hidup. Jadi dalam keadaan dia dibakar ni, dia dibakar dalam keadaan dia hidup. Jadi di sini tiga dia punya siksaan dia. Satu, yaslaha, jahannama yaslaha, jahannam yang membakar dia. Satu, dia akan dibakar. Dan bakar ni bukan satu yang sedap untuk dilihat. Kalau kita ziarah, kita melawat orang di hospital, mereka yang kebakaran lah, cakap 90% tubuh mereka terbakar, kita tak doa untuk sembuh. Saya ingat bila satu badan 99% lah badan semua dah rentung, bakar, tapi masih hidup lagi, masih bernyawa lagi. Ada orang nak doa untuk hidup, tak dia doa. Dia lebih baik dia meninggal lah. Bebaskan dia daripada penderitaan bakar. Kerana kebakaran ni, kalau dia ada nyawa pun kita tak doa, ya Allah hidupkan dia, sihatkan dia. Tak ada. Kita bila melihat dia sedih sangat, kita kata ya Allah ambillah nyawa dia, untuk dia, lepaskanlah dia daripada penderitaan. Jadi bakar bukan sesuatu yang lihat saja dah tidak menyenangkan. Apalagi diri sendiri kena bakar. Satu, jahannam itu akan membakar dia, dan bila dia kena bakar dalam keadaan hidup ni, hina dia. Hina, rasa hina. Benda yang dibakar, digolek-golek, digolek-golek, rasa dalam keadaan hina. Kalau kita aja diikat saja, diseret saja, rasa macam hina sangat. Bila diikat, diseret, apalagi diikat, dipanggang, dipanggang, ini dalam keadaan hina. Dua siksaan dia. Kemudian madhura, mazmuman, iaitu hina, dalam keadaan hina. Kemudian madhura ni jauh atau tersingkir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga ni cukup peringatan lah bagi kita tentang bahayanya hidup hanya semata-mata mencari dunia, untuk kita nak cari dunia sehingga lupa akhirat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ancam bagi orang yang nak kehendaki dunia. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia sementara saja, bukan selama-lamanya. Bukan dia hidup selama-lama, bukan dia dalam keadaan senang tu selama-lama. Sekejap aja Allah beri dia kesenangan, kemudian bila dia di akhirat itu dia akan diseksa. Kalau orang kafir tu dia akan diseksa selama-lama, diseksa. Itu satu golongan orang yang nak cari dunia saja, hidup dia cari dunia. Golongan yang kedua, waman aradal akhirata wa sa'a laha, dan siapa yang nak akhirat. Tadi yang dunia, ini siapa yang menghendaki akhirat, dia mencari akhirat.
wasa'alaha, dan dia berusaha. Berusaha ni Allah pakai sa'a, bukan wa amilah. Amilah amal, dia beramal, tapi sa'a nak menggambarkan kepada dia, tapi diterjemahkan mengerjakan amal-amal, berusaha mengerjakan amal-amal, iaitu dia berusaha ni menunjukkan gigih lah. Dia nak akhirat dan dia berusaha gigih untuk mengerjakan amal-amal yang baik itulah. Dia benar-benar berusaha. Kalau benar-benar berusaha untuk bangun pagi tadi kita, benar-benar berusaha, ada di antara kita bangun untuk tahajud, benar-benar dia berusaha untuk mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tahajud tu. Kemudian benar-benar dia berusaha. Ada yang bangun subuh, benar-benar dia nak kena paksa diri dia untuk bangun subuh, benar-benar berusaha. Itu usaha dia. Dia berusaha benar-benar. Bukan senang tuan-tuan nak bangun subuh. Cakap nak bangun subuh pun bukan senang. Tak ramai umat Islam yang dapat bangun subuh. Kalau di taman kita ni yang bangun subuh ni berapa orang aja? Berapa orang yang bangun subuh? Ramai juga yang tak bangun subuh. Kalau kita pergi di college, di universiti tu, kalau satu blok semua 90% orang Islam lah satu blok tu. Tapi kalau waktu subuh tu yang lampu terbuka tu, yang terbuka lampu tu boleh kira satu atau dua saja. Itu universiti tu. Itu bukan mak rempit tu semua. Bukan satu blok penjara ke atau tempat penjenayah, itu universiti. Budak yang baik-baik semua dalam universiti. Tapi kalau subuh tu punya susah. Jadi dia tak berusaha untuk bangun, untuk bangun pagi. Dan apa sajalah amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan dia berusaha untuk diri dia, satu untuk diri dia dan untuk orang lain. Untuk orang lain pun dia berusaha mengajak. Kalau dia dah solat, dia dapat beramal soleh, dia mengajak orang lain untuk beramal soleh juga. Dia mengajak orang lain untuk kerja akhirat juga. Dan kemudian dia nakkan kebaikan dengan orang lain, dibantu sana sini. Pada masa sekarang ni orang banyak membantu. Kita 2-3 sesi kita dalam ramai orang membantu orang lain dengan keuangan, dengan tenaga, dengan masya-Allah. Kita lihat amal soleh yang banyak sekali pada waktu-waktu penderitaan ini, pada waktu-waktu kesusahan ini, kesulitan ni, ramai orang yang kerjakan amal soleh. Jadi perbuatan ni Allah sifatkan macam berusaha. Dia berusaha. Niat dia apa? Niat dia nak akhirat. Niat dia nak akhirat. Ini satu kerja keras. Satu kerja keras. Seorang itu dia nak infak. Contohlah dia nak bagi zakat, dia nak infak. Dia kena kerja keras. Dia kena kerja untuk dia nak dapatkan duit tu. Ada seorang ulama tu, dia masuk bab infak lah. Bab infak, salah satu bab infak adalah membebaskan hamba. Bila masuk je bab tu, dia berhenti dia punya kelas dia. Lama dia tak datang. Syekh ni lama dia tak mengajar di masjid. Selang berapa bulan dia datang, dia mengajar. Dia mulakan sambung balik pengajian dia. Dia cakap bila masuk bab itu saja, bila tak masuk bab untuk fadilat, kelebihan membebaskan hamba abdi lah, pada waktu itulah membebaskan infak dalam bentuk membebaskan hamba abdi, aku pun berhenti kelas aku pergi berusaha untuk bekerja untuk dapat duit untuk membeli hamba abdi. Lepas dia beli, dia bebaskan. Itu nak cakap kena berusaha. Nak infak ni kalau tak berusaha pun tak boleh. Jadi tapi dengan niat apa? Dengan niat bukan nak kumpul. Kadang kita ni berusaha macam orang yang nak dunia lah, dan berusaha untuk kumpul, simpan dan tak infakkan. Itu bukan orang yang nak akhirat. Orang yang nak akhirat tu macam kita senang sajalah tuan-tuan dan puan-puan, kita kumpul duit dia untuk anak-anak kita. Kita ada duit, kita kumpul untuk apa?
untuk anak-anak kita. Untuk kita infakkan, untuk kita belanja, anak kita belanja ini ke college, anak kita yang sekolah menengah, yang sekolah ini untuk kita belanja itu. Kita kumpul duit untuk kita belanja, itu untuk akhirat tu. Orang kumpul duit untuk dia pergi haji, orang kumpul duit untuk dia pergi umrah. Nah, itu dia. Jadi dia satu niat dia tu adalah akhirat. First kali Allah cakap dia nak akhirat dan dia berusaha laha sa'ya wa sa'a laha sa'yaha, dan dia betul-betul berusaha dengan usaha yang layak bagi dia. Kalau dari sudut kewangan, dari sudut harta, untuk dia beramal, dia akan berusaha untuk mendapatkan harta itu. Kalau dari sudut macam solat, dia betul-betul berusaha untuk bukan untuk solat kita ni okeylah, alhamdulillah dengan nikmat Allah kita dah laksanakan solat, tapi usaha untuk khusyuk. Saya baru baca Tok Allah yarham Datuk Nik Abdul Aziz kitabnya tentang khusyuk, tentang solat. Kalau ada masa tuan-tuan baca. Ya Allah, berapa muka surat aja macam kena sepak, macam kena lempang gitu. Kita dengan solat kita main-main betul. Bila kita baca berapa muka surat saja daripada kitab tu, dah saya cakap apa kita punya solat ni sebenarnya benar-benar tak ada adab, tak ada perasaan, kosonglah daripada connection dengan Allah Subhanahu taala. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Itu kata ulama, dia berusaha benar-benar, dia berusaha dengan usaha yang gigih. Wa huwa mukmin. Ni syarat yang ketiga ini adalah dia mukmin. Sedangkan dia orang beriman. Ini syarat orang yang berusaha ni diterima amalan dia, mestilah dia beriman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah, maka mereka yang demikian keadaannya, mereka akan diterima amalan mereka dan mereka akan diberi ganjaran, diberi pahala akan usaha mereka itu. Satu, niat dia adalah untuk akhirat. Lepas tu dia beramal, bukan niat aja, bukan ada niat, bukan dia nak akhirat tapi dia tak beramal pun tak boleh juga. Dia beramal, sedangkan dia mukmin, maka Allah Subhanahu taala akan terima amalan dia tu dan dia akan dibalas di akhirat nanti akan usaha dia di dunia tu. Dan dua-dua golongan ni, orang yang kejar dunia dan orang yang mencari akhirat. Orang yang kejar dunia dan orang yang mencari akhirat, Allah katakan di sini pada ayat 20, kullan numiddu haula wa haula. Tiap-tiap golongan daripada kedua ni, orang yang yang kejar dunia, orang yang cari akhirat ni, dua-dua daripada mereka ni, golongan dunia, golongan akhirat, kami akan berikan kepada mereka. Kami akan hulurkan kepada mereka daripada pemberian Tuhanmu, wahai Rasul. Berarti apa tuan-tuan? Orang rezeki kita di tangan Allah Subhanahu taala. Awak nak dunia, kalau seorang itu nak dunia, Allah Subhanahu taala akan beri. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang kafir, walaupun orang yang tidak beramal, dia nak dunia, Allah Subhanahu taala akan beri kepada dia dunia. Itu kata Ibn Abbas, Allah Subhanahu taala akan beri kepada mereka. Dan orang yang nak akhirat dapat juga dunia. Ini satu subhanallah. Orang yang nak dunia, Allah bagi dunia dan dia tak dapat akhirat. Tapi orang yang nak akhirat, Allah bagi juga dunia. Dunia dia dapat juga. Dan on top of that, dia dapat akhirat. Dia dapat akhirat. Jadi dua-dua golongan ni ada dia punya pemberian dia. Allah SWT beri dunia ni
bukan ikut kita cakap siapa yang Allah cinta Allah beri dunia, Allah akan beri kepada dunia. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang yang dapat dunia, mereka lebih kaya, mereka lebih besar rumah dia, mereka lebih banyak hartanya. Jangan, ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala mengikut hikmah tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makana ata'u rabbika mahdzura, dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu terhalang atau tersekat daripada sesiapa pun. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang akan dapat. Jadi kalau kita Allah dah janji, Allah akan bagi kita dalam kehidupan dunia kita rezeki kita lah. Kita panggil sekarang pemberian Allah Subhanahu Wa Taala adalah rezeki kurniaan. Kalau Allah dah janji, kenapa risau sangat dengan dunia ni? Sepatutnya yang kita risau akhirat tu tak semua dapat. Dunia ni Allah janji semua akan dapat. Semua akan dapat dunia. Banyak dengan sikit lah, tapi akan dapat juga. Akan dapat, semua akan dapat rezeki. Tapi akhirat, tadi Allah kata, akhirat tak ada. Akhirat Allah tak janji semua orang dapat akhirat. Oleh demikian peringatan kepada kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah jamin kita punya rezeki di dunia ni, yang akhirat tu Allah tak jamin. Itu awak kena usaha, untuk dapatkan itu. Jadi, kalau begitu, baik kita fokus kepada akhirat. Baik kita tingkatkan usaha kita, tingkatkan kita punya kesungguhan kita untuk akhirat, bersungguh-sungguh untuk kita dapat akhirat. Yang di akhirat tu Allah Subhanahu Wa Taala tak janji untuk semua orang. Di dunia Allah janjikan untuk semua. Kemudian macam mana kita nak lihat ini dunia ni sebagai ibrah tau, sebagai pengajaran. Apa yang kita lihat di dunia ni adalah untuk kita melihat dengan kacamata ibrah, iaitu untuk mengambil pengajaran. Allah kata unzur, lihatlah dengan mengambil iktibar. Kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, bagaimana kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Jadi tadi Allah kata Allah akan bagi semua dapat, semua akan dapat. Tapi ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Biasalah kita dengan kawan kita gaji 10 kali ganda, kadang lebih besar daripada kita. Kadang kita punya gaji berapa, ataupun kita punya gaji lebih besar daripada kawan kita. Jadi di sini Allah akan, ini menurut kehendak Allah SWT. Allah yang lebihkan. Siapa yang kaya, siapa yang miskin. Siapa yang hidup senang, siapa yang hidup susah, ini semua Allah ada dia punya kita cakap derajat dia lah. Dia derajat tinggi, bukan derajat setinggi, ini bukan keimanan, bukan ketakwaan, ini adalah dari sudut dunia je. Dunia ini sunnatullah, ada orang yang dah dapat lebih daripada dunia, ada orang yang kurang, ada orang yang kaya, ada orang miskin. Hidup di dunia, kita tengok rumah kita lah. Rumah yang kita tinggal, ada yang tinggal di low cost. Kalau di Singapura, kalau di Malaysia ni, ada yang tinggal di low cost punya rumah, kos rendah punya rumah. Ada yang medium cost, pertengahan. Ada yang high rise atau high cost punya rumah-rumah orang mewah. Dari rumah saja kita tahu. Begitu juga dengan kereta. Ada yang bawa kereta yang biasa aja, yang paling murah sekali. Ada yang bawa kereta yang paling mahal sekali. Kalau di Singapura, tengok pada rumah lah, rumah flat lah. Tengok ada yang sewa, rumah sewa. Ada yang tinggal sampai dia mati, dari hidup, dari lahir. Contoh dari lahir rumah sewa sampai dia mati pun dia tinggal rumah sewa. Tapi ada yang besar sikit, ada yang mansionette, ada yang rumah besar, ada yang banglo. Jadi ini semua kehendak Allah SWT. Allah suruh kita lihat bagaimana darjat. Tapi tuan-tuan, yang kita nak cakap ini, bagaimana perbezaan pemberian Allah SWT di dunia ni masih okey lagi kita cakap. Cakaplah perbezaan dari sudut tempat tinggal sajalah. Tempat tinggal.
Macam mana pun kita ada tempat berteduh, seorang itu ada tempat, kita jangan cakap yang tak ada tempat tinggal lah. Orang yang ada tempat tinggal. Paling cakap low cost pun paling rendah, satu bilik pun, tak ada bilik pun, kita tengok dia boleh tidur, dia boleh makan, minum dan boleh buat aktiviti di dalam rumah, boleh tinggal lah rumah tu. Dengan orang yang sekaya-kaya rumah, kalau perbezaan dia dengan orang yang paling kaya sekali di dunia ni, yang tinggal di rumah-rumah yang besar sekali. Masih okey lagi, yang paling rendah ni masih okey lagi. Yang paling atas jangan cakap lah. Ni kaya betul. Itu di dunia. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Ini yang Allah nak. Kita lihat di dunia saja perbezaan, ada perbezaan, ada perbezaan di antara manusia. Di akhirat macam mana pula nanti perbezaan dia? Allah kata di sini, walal akhiratu akbaru darajatin. Di akhirat itu lebih besar tingkatan beza. Maksudnya apa? Apa yang dimasukkan lebih besar sekali perbezaan tingkatannya. Iaitu yang paling bukan yang paling yang satu ni dapat hidup dengan penuh kemewahan, dengan rumah 90 km, semua akan dapat minimum saiz rumah adalah 90 km persegi. 90 km panjang dengan lebar dia. Panjang dengan lebar dia 90 km. Bayangkan 90 km sini nak macam kain hitam gitu. Rumah dia besar. Dengan dalam dia jangan cakaplah, dengan sungai ni, dengan rumah dia, dengan mahligai dia, dengan apa ni, emas, dengan pakaian dia. Allahu Akbar. Kita tengok nikmat yang besar sekali. Compare lah kalau kita bayangkan yang paling teruk sekali. Yang paling teruk sekali, kita bayangkan, kita bayangkan, kita lihat perbezaan. Itu yang tinggal tadi kita cakap dengan syurga yang penuh nikmat. Yang paling teruk sekali di mana tuan-tuan? Di dalam neraka. Diceruk dalam neraka. Yang paling teruk tu boleh hidup tak tuan-tuan? Dengan dibakar setiap hari, setiap saat, dibakar, diseksa, dengan tempat tinggal mereka, tempat tinggal neraka dengan tempat tinggal syurga tu. Apa perbezaan dia? Allah, kita cakap memang jauh sangatlah. Yang ini macam tak boleh tinggal terus. Tadi kita cakap di dunia ni, at least boleh tinggal terus lah. Orang yang bekerja ni, yang ada kerja lah, yang ada kerja. Gaji kecil macam mana pun boleh hidup jugalah dengan orang yang kerja, yang gaji yang paling besar sekali. Perbezaan dia masih lagi boleh hidup. Yang di akhirat tu boleh hidup tak tuan-tuan? Di dalam neraka. Jadi di akhirat tu Allah cakap lagi besar lagi dia punya perbezaan ini yang menakutkan kita. Dan kita dah lihat di dunia ni. Kita dah lihat. Tapi kadang kita tak ambil iktibar. Kita tak ambil iktibar daripada perbezaan derajat di dunia ni. Ini dunia saja. Bagaimana di akhirat. Jadi apa yang kita lihat di dunia ni, begitu juga nanti di akhirat nanti. Itu antara syurga dengan neraka. Dalam syurga pula, tafdilah pun ada jauh. Kata dalam sebuah hadis, syurga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Perbezaan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain adalah seperti seorang itu melihat bintang di langit. Bayangkan, kalau kawan kita lah, kalau kawan kita saja satu tingkat di atas kita, di mana dia? Dia di langit. Dia di bintang. Macam kita melihat bintang jauh mana, macam kita di dunia ni, kalau kita tingkat 10, kawan kita tinggal tingkat 11. Satu button je lip, kita naik atas sampai. Yang ini di syurga tu, kawan tinggal apa? Tinggal atas. Mana adik engkau? Adik engkau tinggal mana? Adik saya tinggal di tingkat atas. Tingkat atas tu di mana tuan-tuan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam awak melihat bintang, itulah tingkat atas dia. Allahu Akbar. Jauh betul perbezaan dia. Kadang dengan amalan sedikit saja, sedikit lebih sikit aja kita dengan kawan kita, dia punya beza jauh sangat dia punya
perbezaan. Kalau dunia amalan dia tak dapat jauh sangat. Kalau kita semua kerani ni, dia kerja overtime lebih sikit lah. Dia kerja overtime lebih sikit, dia dapat berapa? Biasa dapat 1,000, dia dapatlah 1,100 ke apa. Dia pasal ada overtime sedikit aja lebih. Tapi di akhirat dia punya lebih tu, kata Rasulullah SAW, macam kita lihat bintang. Jadi itulah tuan-tuan, ini semua peringatan kepada kita. Sekarang ini pilihan di tangan kita. Pilihan kita untuk kita cari dunia atau kita untuk satulah untuk cari dunia ataupun untuk cari akhirat. Dan kalau kita cari akhirat pula, kita naklah yang lebih di akhirat itu, kita nak mendapat tingkatan yang lebih itu dengan amal soleh. Dengan amal soleh, siapa yang nak lebih, hendaklah dia berusaha, hendaklah dia beramal untuk akhirat. Buatlah apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu untuk kita mendapat akhirat nanti, dan jadikan akhirat itu tujuan hidup kita, bukan dunia. Tujuan hidup kita dari kita celik pagi bangun adalah akhirat, sampai kita tidur adalah akhirat. Bukan tujuan dia untuk akhirat. Kadang kita buat benda yang sama juga macam orang dunia. Kita buat, kita makan tak makan juga, kita minum juga, kita pun tidur juga. Benda sama, kita pergi kerja, dia pun pergi kerja, sama aja. Pekerjaan yang sama, tapi tujuan dia lain. Dia buat itu untuk mencari dunia, kita buat untuk mencari akhirat. Itu yang perbezaan dia, dan Allah SWT akan menerima orang yang niat dia ikhlas untuk mencari akhirat. Allah SWT akan balas dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah untuk kita peringatan pada hari ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.